الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah. Tidak ada di kalangan kita yang suka jika dia dipanggil pengotor, kerana apabila kita dipanggil pengotor, berarti kita mempunyai satu nilai yang sangat buruk ataupun jelek di dalam diri kita. Namun apa yang mendukacitakan, kita lihat di dalam negeri kita ini, bahkan di dalam negara kita, di sebahagian tempat, di kampung, di bandar, di rumah orang Islam, tak zahir padanya ciri kebersihan. Kotor, kedai makannya kotor, dalam rumahnya kotor. Mungkin banyak rumah kita tak nampak kotornya kerana di dalam, tapi zahir sikap pengotor itu di hadapan rumahnya. Sampah yang ada di hadapan rumahnya dibuang, sungai yang dia cemari, air yang cantik, dia buang sampah, dia buang plastik, botol sampah dan berbagai-bagai lagi, sehingga menjadikan alam yang indah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ini tercemar. Yang teruknya, yang peliknya, dia rasa tak salah, walaupun nampak kadang-kala sebahagian tu macam memahami agama. Allah Subhanahu wa taala dalam wahyu yang awal, sejak awal, dalam surah Al-Mudaththir, Allah menyebut kepada Nabi, wa thiyabaka fatahhir, maka pakaianmu hendaklah engkau bersihkan. Yakni syarat untuk satu orang kembali atau menjadi beragama, hendaklah dia membersihkan diri dia, membersihkan pakaian dia, membersihkan tempat tinggalnya. Dan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda menyebut, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur yakni membersihkan. Kau bersihkan diri kau, tanazzuh, bersihkan diri, bersihkan pakaian, bersihkan tempat tinggal, sebahagian daripada iman. Artinya, kalau kita tengok kedai orang Islam yang pengotor, artinya dia kehilangan satu ciri penting, sebahagian daripada iman. Kalau kita tengok rumah orang Islam yang pengotor, artinya hilang sebahagian daripada iman. Kalau tengok masjid orang Islam kotor, lagi teruklah. Ini kita pergi masuk ke kampung orang Islam, tengok di jalan, tong sampah ada, plastik duduk di luar. Plastik tu berapa puluh tahun sebab baru boleh hapus, 100 tahun kadang-kadang tak habis lagi plastik. Air banyak di negeri Perlis ni, kita tengok mata air sana sini, tapi tengok botol air mineral, bekas minuman, plastik. Pasal dia duk kira dia saja, dia buang. Sebahagian tu naik kereta, buka cermin, buang sampah.
Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata ittaqu al-la'anain, takutlah kamu kepada dua orang ataupun orang yang kena laknat. Dalam agama ni laknat orang tak boleh, tapi yang ni macam nampak Nabi kata kalau orang laknat jadi kamu kena takut. Sahabat tanya, wa man la'anan ya Rasulullah, siapa hak dua kena laknat ni? Nabi kata allazi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dhillihim, orang yang buang najis pada jalan manusia atau tempat teduh mereka. Maksudnya apa? Orang yang menyebabkan orang lain jadi terganggu, orang lalu terpijak najis dia, ataupun orang nak berehat terganggu dengan najis dia. Hadis ni terpakai lah. Orang yang guna tandas masjid, tandas awam, tandas apa, tak bersih balik. Dia rasa tak bersalah, dia rasa tak ada apa. Orang yang kemudian siapa memang tak guna betul, kawan kemudian marah. Kalau kontu laknat dia, Tuhan balas dia ni. Nabi kata jaga, kena ke dia satu masa nanti. Sama yang buang plastik di sungai, sama yang buang plastik di mata air, buang plastik di jalan, buang kotoran ni dengan sampah dia buang. Orang yang lalu tengok kotor. Kadang-kadang satu kampung elok 90 rumah ada, satu rumah yang pengotok, orang masuk nampak hak kotor. Agama larang. Jiran kita sebelah Thailand, bukan negara orang Islam, lama sempadan tak buka. Kalau buka kita tengok, kita masuk tempat rehat depa elok, tandas depa bersih. Masuk dalam kampung-kampung orang Siam di Thailand tu, bersih kampung depa. Tak padan dengan sebahagian orang Islam kita, bukan semua, yang semayang sehari 5 kali, ambil wudu, belajar bab, semayang tak sah kalau kotor, ada najis, tapi kampung kita tidak bersih. Maka dengan itu dalam kempen kita di Menteri Perlis ni, ke arah kebersihan supaya Perlis bersih, hijau, cantik seumpamanya, ia bukan soal kempen sekadar satu pentadbiran, ia adalah merupakan satu ciri amalan agama yang sangat penting. Tanda saya sebagai orang Islam, saya bersih. Tanda kedai ni kedai orang Islam, dia bersih. Hidangan makan dia bersih, barang bersih. Baki sisa kotoran lepas daripada bersiang ikan apa, semua kotoran dan sampah kedai ni pun bersih, diletakkan di tempat yang betul. Demikian juga rumah kita, sampah sarap apa semua betul. Jangan kita buang dalam semua air, buang di tempat yang malas. Sebahagian orang dia malas nak pergi buang sampah tu. Dia tak apa, biar sampah dia kena ke orang. Ini adalah merupakan amalan yang salah, yang bercanggah dengan sifat kebersihan yang diajar oleh agama. Mudah-mudahan kita semua menjadi masyarakat yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bittaqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Nabi SAW dalam hadis ajak kita. Nabi kata man amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i' ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. Nabi kata tak beriman dengan aku
Satu orang yang tidur kekenyangan, sedangkan jiran yang duduk sebelah dia lapar, kelaparan, sedangkan dia tahu. Tidak beriman dengan aku. Maka orang Islam ialah masyarakat yang prihatin. Terutama kita ada jiran. Maka kita pastikan kalau kita cukup makan, jiran kita tidak tidur dalam kelaparan sedangkan kita tahu. Nabi sebut perkataan wa huwa ya'lamu bihi. Dia dalam keadaan dia tahu. Maka maksudnya orang Islam ni tahu je orang susah, kita cepat pergi. Duka cita di negeri-negeri yang lain kita akan tengok, di segi kita mungkin kita terlalu majoriti Muslim. Sebahagian negeri lain, kalau ada kemalangan ke apa, sampai persatuan lain dulu yang bukan Muslim pergi hantar bantuan. Tapi Alhamdulillah perkembangan mutakhir ni, masyarakat Islam pun dah baik di segi civil society dah, di segi perkembangan masyarakat madani kita. Apa-apa berlaku, orang Islam dulu sampai. Tahu orang susah, orang Islam dulu sampai. Kita tak boleh tidur dalam kekenyangan sedangkan orang lain dalam keadaan lapar. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dan pelihara kita dan negeri kita daripada daripada bala dan bencana. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, lindungilah kami. Kami memohon denganmu, dengan perlindunganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Allahumma ghafiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian, khususnya kepada pemimpin kami, Raja Pemerintah Negeri Perlis dan Raja Muda Perlis serta kaum kerabat baginda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim.